أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberi peluang lagi untuk kita bersama pada malam ini untuk kita teruskan lagi mudzakarah dan juga kelas tajwid asas Al-Quran, asas tajwid Al-Quran bersama sebagai mudzakarah lah, sebagai tadkirah dan murajaah bersama untuk kita sebut hukum-hukum dan ulang kaji bersama. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian, yakin banyak dah mempelajari ilmu tajwid dari awal, dari dulu-dulu lagi. Dan ini sebagai ulang kajilah bersama. Tambah-tambah sikit-sikit apa yang kita pernah belajar, ingat balik. Mungkin ada yang lupa-lupa ke, mungkin kita boleh ingat balik. Mungkin ada yang keliru sikit-sikit, dapat kita clear sini dan kita dapat penjelasan yang lebih jelas, insya-Allah. Bukan satu pihak dari saya saja, mungkin dari tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah dialu-alukan untuk berkongsi dan juga memberi penjelasan bersama. Tak lain tak bukan untuk kita nak teruskan bersama Al-Quran sebenarnya. Bila kita sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita akan dirahmati senantiasa dalam majlis-majlis ini, insya-Allah. Okey, Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari dalam ibadah kita, baik bacaan dalam solat ataupun di luarnya, ataupun ibadah khusus membaca Al-Quran, untuk kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran, masya-Allah, yang tak terkira, tak terhitungnya kelebihan dan ganjaran yang Allah bagi kepada pembaca Al-Quran, hamba-hambanya yang suka membaca Al-Quran. Cuba kita bayangkan dalam Al-Quran ni berapa ribu huruf adanya, dan diganda-gandakan bacaan kita. Satu huruf itu boleh diganda sampai 10 dan lebih daripada itu lagi. Masya Allah, satu muka surat pun kalau nak kira dah berapa ribu pahala yang kita dapat. Satu muka surat yang tak sampai 3 minit. Paling-paling cepat, paling-paling cepat 3 minit lah. Mungkin orang-orang yang fasih mungkin ada kurang daripada 3 minit. Tapi kita ambillah 3 minit ke 5 minit. Satu muka surat. Masya Allah, digandakan dengan 10. Satu baris tu ada berapa huruf? Agak-agak berapa huruf? 10, 20, 30, 40. Mungkin 40 huruf satu baris. Satu baris 40 huruf katakan. Cuba kita kali dengan 15 baris. 15 line dekat Al-Quran tu. Setiap safhah, setiap satu muka surat dalam Al-Quran kan ada 15 baris. Dikalikan dengan 40, dah berapa di situ, dan digandakan dengan 10 setiap huruf pula. Masya Allah, tak terkira. Sebenarnya bukan kita nak kira, cuma nak cerita di sini membaca Al-Quran lah antara ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri sangat-sangat mudah untuk setiap seorang dari kita ini. Kalau baca je, insya Allah itulah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita sedar dan semua kita tahu besarnya pahala, tingginya nilai membaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak cukup dengan kita membaca sahaja. Kita nakkan kepada kemas bacaan. Kita nak kepada sempurna bacaan seperti mana diturun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama unzil, seperti mana diturun. Kita nak baca begitu, dan tak bukan kita nak kena berguru, kita nak kena ada orang yang lebih arif untuk membimbing bacaan kita, dan kita juga nak membekalkan dengan ilmu yang membantu kita, yang mengingatkan kita supaya bacaan kita lebih sempurna, iaitulah ilmu tajwid. Jadi Alhamdulillah, kita dah bersama melalui online ini setahun, insyaAllah. Setahun lebih setahun lebih beberapa hari nanti kita akan ceritalah di ujung kelas nanti. Setahun kita bersama, ada yang berterusan, ada yang bertukar-tukar. Tak kisah, yang penting kita pernah bersama melalui online ini semata-mata nak muzakarah, nak ulang kaji bersama, nak mempelajari dan juga nak mengingat bersama hukum-hukum tajwid, supaya Al-Quran yang kita baca setiap hari, insya-Allah
kita dah melakukan sesuatu untuk membaca dengan sempurna. Tak sempurna lagi, masih tak lancar lagi, masih banyak salah lagi, dah kita buat apa yang sepatutnya, insya-Allah senantiasa diberi ganjaran yang sempurnanya, insya-Allah. Okey, untuk malam ini seperti biasa, sebelum kita nak masuk sambung tajuk baru kita ataupun pelajaran baru kita, kita ada pelajaran baru kita di penghujung bab makharijul huruf, bab makhraj huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi kita buatlah murajaah sebahagian dari apa yang pernah kita belajar sebelum ini. Kalau minggu lepas kita dah masuk bahagian hukum-hukum mad yang sebabnya hamzah. Hukum-hukum mad yang sebabnya hamzah, maklumnya mad ini berlaku dalam Al-Quran Al-Karim selain daripada mad asli, adanya mad far'i. Dalam mad far'i pula terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, asbab mad itu, sebab-sebab mad itu adalah adanya, wujudnya huruf hamzah dalam perkataan itu. Kita dah cerita dah minggu lepas, mad wajibul muttasil, mad jaiz munfasil, mad badal, dan juga tiga kan? Mad wajib, mad jaiz, mad badal, yang sebabnya hamzah. Lepas tu insya-Allah malam ni kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitulah bahagian hukum-hukum mad far'i yang sebabnya sukun, huruf berbaris mati ataupun baris matilah, dikirakan sebab yang kedua dalam bahagian mad far'i ini. Okey, kita akan mulakan terus, insya-Allah. Saya lebih seronok kalau kita sama-sama ambil bahagianlah untuk bercerita. Sebab bila kita bercerita, kita akan bertambah yakin dengan apa yang kita faham. Tak kiralah bahasa kita sendiri, gaya kita sendiri, yang penting kita mencuba menjelaskan sejauh mana kita faham tentang hukum-hukum yang kita akan bincangkan bersama. Okey, jadi mungkin bahagian yang kedua ini, kalau tengok dalam buku, dia mulakan dengan maddul lin. Mad lin. Tak kisahlah kita tak ikut susunan buku pun tak apa, asalkan kita boleh jelaskan apa yang kita faham dan macam mana kita nak terangkan kepada diri kita sendiri dulu. Lepas tu boleh kita terangkan kepada yang lain, kawan-kawan kita, mungkin ahli keluarga kita perlu kepada penjelasan hukum mad ini, insya-Allah kita dah boleh. Insya-Allah. Okey. Muqaddimahnya ataupun sebagai permulaannya, maddul lin. Siapa yang boleh ambil bahagian maddul lin dan ceritakan serba sedikitnya macam mana kita nak kenal maddul lin dalam Al-Quran Al-Karim? Falyatafaddal mashkuran. Siapa yang boleh, insya-Allah, silakan. Pelajar cemerlang kita belum nampak lagi malam ni. Ramai yang pelajar cemerlang, tapi yang paling cemerlang lah tak nampak lagi. Okey, sementara buka buku nota kita, catatan kita ke, siapa yang boleh cerita maddul lin macam mana? Silakan. Belum Okey, saya Haji Mahat. Ustaz, Haji Mahat. yang saya tahulah mad lin kalau bunyi dia lembut atau lunak. Itu makna maddul lin. Okey, Lembut. bagus, alhamdulillah, itu makna dia. Macam mana Tuan Haji nak kenal lagi kalau maddul lin dalam Al-Quran? Ada contoh tak? Yang lembut tu macam mana? Suara tak dengar, Haji Mahat. Tiba-tiba Boleh? hilang suara. Sekali lagi. Tak dengar suara, tenggelam. Suara ada masalah. Tak dengar suara pula. Dia dah bagi contoh tu. Ada siapa-siapa dengar suara dia? Tak ada. Suara terus hilang. Suara dia ada masalah. Bukan suara dia, suara handphone dia. Handphone dia. Boleh?
Boleh sekali lagi? Tak ada. Okey, kita mulakan dengan makna dia. Lin tu maknanya lembut. Lembut maknanya dari segi bacaan lah. Waktu kita membaca hukum lin ataupun hukum maddul lin, dia ada lembut. Tapi hukum kita adalah berkait dengan mad, panjang. Panjang serta lembut lah kot. Jadi kita tengok dulu apa pengertian dia dan contohnya, baru kita akan faham dan kita jelas betul ke lembut ataupun tidak, betul ke lin tu ataupun tidak. Mad lin ialah huruf ya atau ya dengan waw atau waw yang didahului dengan baris atas. Okey, mulanya kita nak perkenalkan huruf waw ataupun ya yang didahului baris atas. Begitu? Baris atas, yes. Cukupkah huruf waw dan ya? Semua huruf waw dan ya ke? Bila kami huruf tu dimatikan dengan apa, dimatikan di hujung. Belum lagi. Itu syarat yang kedua. Tapi kita mulakan dengan waw dengan ya. Mencukupikah kalau kita sebut setiap huruf waw dan ya sebelumnya baris atas boleh dijadikan maklum? Cukup tak ayat tu? Ataupun tambahan kalau ni lembut dengan kadar 2 harakat. Maksud saya bila kita sebut huruf waw dan ya, itlaq. Kita sebut je huruf waw dan ya, jadi kita akan kenal semua waw dan ya dalam Al-Quran Al-Karim, tak dikecuali. Betul ke? Saya sekali lagi Hajah, saya tak dengar tadi, dia macam malam ni ada gangguan sikit lah. Maklum dikenali sebagai bila jumpa hamzah ya atau waw, tapi bila kita baca tu disukunkan ketika waqaf. Tak. Okey, hampir jelas. Cuma itulah, itu yang kita nak mencari. Minta maaf lah. Kadang-kadang ini yang kita nak sampai kepada tujuan untuk kita berbual begini. Saya dah mula perasan ramai pula yang off camera. Semua malu lah. Sekarang ni ada 3 orang, 5 orang. Muslimah tak apalah, dia boleh ni. Tapi yang selalu on camera, off camera tak apa, on pun tak apa. Tak semestinya kita akan petik nama. Jadi sebenarnya bila kita berbual macam ni, sebenarnya kita akan mendalami lebih, memahami apa yang kita nak. Haji Bashir dah buka. Apa yang kita baca dalam buku. Saya yakin depan-depan tuan-tuan puan-puan ada buku yang kita catat sendiri, yang kita baca sendiri kan, kita rujuk sendiri. Tapi kadang-kadang kita baca dalam buku walaupun dalam bahasa Melayu, kita nak terangkan tu masih mungkin kita faham, tapi bila kita terangkan dia tak jadi betul, dia tak jadi sempurna. Contohnya kalau kita sebut untuk kita nak kenal maklin dalam bacaan Al-Quranul Karim, setiap huruf waw dan ya sebelumnya baris atas dan kita wakaf, dia belum jelas itu. Jadi kalau dalam the exam tu memang kena potong markah sebab bukan semua waw dan ya dalam Al-Quran boleh dijadikan huruf madlin. Mesti nak kena kaitkan, nak kena letakkan huruf waw ya yang berbaris mati, sukun. Tak boleh kita itlaq waw dan ya. Memang maklumnya orang semua tahulah kalau waw ya untuk lin tu mestilah waw ya tu berbaris mati. Tapi memang syarat dalam penjelasannya untuk kita nak bagi tahu kepada orang waw dan ya yang berbaris sukun sebelumnya huruf berbaris atas. Itu syarat pertama untuk maklin. Jadi waw dan ya bukan semua waw dan ya. Waw syaratnya waw, huruf waw dan huruf ya yang berbaris mati sebelumnya huruf berbaris atas. Itu syarat pertama. Yang keduanya selepas waw dan ya yang berbaris mati yang sebelumnya baris atas ada huruf mati disebabkan kita berhenti ataupun kita wakaf. Itu pengertian dan pengenalan secara rumusan dan mudah untuk kita kenal. Jadi selalunya bagi saya bahagikan poin-poinnya.
Okey, jadi kalau yang untuk maklin, mungkin kita letakkan dua perkara lah. Yang pertamanya, pastikan dalam perkataan yang kita nak hukumkan hukum maklin itu, pastikan yang pertamanya ada huruf waw berbaris mati ataupun ya berbaris mati sebelumnya huruf berbaris atas. Itu pertama. Yang keduanya, syarat yang kedua, pastikan selepas waw dan ya yang sebelumnya berbaris atas itu ada huruf berbaris mati disebab kita waqaf, disebab kita berhenti. Maka bila cukup dua syarat ini, dua perkara ini, maka berlakulah hukum maklin yang kita akan baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakah. Kita ada 3 wajah, 3 pilihan. Nak baca 2 harakat boleh, 4 harakat boleh ataupun 6 harakat boleh. Di situ kita akan nampaklah waw dan ya sekiranya sebelumnya berbaris atas, dia ada lembut sikit untuk kita nak sebutkan perkataan itu. Okey, sebagai contoh, Haji Mahat boleh sebut bagi contoh tadi? Masih suara? Dah okey? Dia nak kena keluar dulu. Masih ada masalah. Suaranya tak dengar. Haji Mat, awak keluar dulu, dia masuk balik. Tadi dia ada macam terkeluar terbalik, termasuk, terkeluar termasuk. Dia itu dia. Dia dengan saya pun juga dia masuk. Oh, okey. Tak ada rutan dia. Okey, tak dengar. Haji Mat kena keluar balik. Keluar atau masuk balik. Okey, kita ambil contohlah. Selalunya untuk kita mudahkan hukum maklin ini, kita baca surah Quraisy je. Nama Quraisy, nama surah pun dah maklin dah. Quraisy. Ini terjadi di huruf berbaris atas bertemu ya atau waw bertanda sukun. Okey, dalam mesej kita ada betul jawapannya. Itu penjelasan yang cukup insya-Allah. Okey, jadi dalam surah Quraisy, Bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisy. Di sini ada dua perkara, dua syarat yang kita syaratkan tadi. Yang pertamanya, ya berbaris mati sebelumnya ra berbaris atas. Syarat yang keduanya, shin itu berbaris mati disebabkan kita berhenti. Quraisy. Jadi Quraisy ni boleh kita baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakah. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf. Sama juga. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Sama juga. Alladhi at'amahum min ju'. Ju'. Sama juga. Sama tak? Mana? Salah kan? Minju tak sama. Ju' tak sama. Halal. Khauf itu yang ujung tu. Khauf tu sama. Saya nak tengok. Saya nak tengok orang hayal ke tidak. Halal ke tak halal? Okey, ju' tak boleh lah sebab waw tu baris mati tapi dia tak bertanda. Dia waw tu huruf mat. Dan ju' tu berbaris depan. Itu memang tak kena lah. Jadi khauf yang last kali itu madlin. Okey, dan kita ingat balik mana-mana hukum mat yang ada wajah-wajah bacaan, ada 246, maka kita nak kena seragamkan. Kalau kita ada pilih 2 selalu, kalau 4 selalu, kalau 6 selalu. Jadi kita sendiri kenal kita punya kadar nafas kita. Jadi kita pilihlah yang sesuai dengan nafas kita. Kalau kita selesa dengan 2 lah. Kalau kita tak selesa dengan 2, maknanya mungkin nafas kita tak panjang. Kita ambillah, kalau nafas kita panjang, kita ambillah 4 harakat. Jangan-janganlah orang ambil 6, sebab 6 ini memang memerlukan nafas yang panjang. Sebab kita bila dah pilih 6, dalam bacaan, sepanjang bacaan yang kali itu kita kena seragamkan. Wal-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Okey. Jadi insya-Allah kalau kita dah boleh bercerita macam tu, satunya kita yakin dengan apa yang kita faham maklin, yang keduanya bila kita baca, jumpa je maklin, kita baca sempurna insya-Allah. Okey. Soalan dari saya, perlu ke ulang? Saya rasa maklin ni kita dah ulang lebih 5 kali kot dalam kelas-kelas tajwid kita sepanjang setahun ni. Lebih 5 kali kita ulang.
sampai peserta kita dah jadi Mak Lin dah. Mana ada tak masuk malam ni, tak jumpa lagi. Tak muncul lagi. Dia suka dengan Mak Lin. Okey, dia beri salam pun dah jadi Lin. Masya Allah, panjang umurnya. Kita dengar salam dia nanti. Sekejap. Mak lembut kamu dia. Tak dengar. Dia bagi salam tak? Assalamualaikum. Itu dia Mak lembut. Waalaikumsalam. Maaf saya batin ya, saya ada hal lah tadi. Oh iya ke? Kesiannya. Pasal apa? Saya mengulas. Okay. Haji Din, jangan kacau Haji Din. Ayah kan baik-baik. Ingatlah. Tapi kita dah cerita pasal Haji Din tadi. Minta maaf lah. Halal. Maafkan. Macam tidak maafkan. Okey, sambung lagi. Kita dah selesai Mat Lin. Kita masuk mat yang kedua adalah mat arid disukun. Ya. Okey, mat arid disukun. Okey, silakan. Macam mana kita nak kenal mat arid disukun? Dan sebelum tu kita dah tanya tadi. Perlukah kita ulang-ulang berkali-kalinya sebagai murajaah dan juga maknanya kita bercerita benda yang sama sampai berkali-kali? Perlu ke soalan tu? Perlu. Kenapa perlu? Pasal ini mengingatkan kita lagi, Kalau dah kenal sangat-sangat perlu lagi kan? Ya, perlu. Betul. Okey, dia ringkasnya mudah aja. Memang perlu. Mana-mana ilmu perlu, tapi bagi saya jawapan yang lebih lagi perlu sebab dalam bacaan kita banyak lagi hukum-hukum yang biasa masih lagi tak kemas. Kalau mat asli yang paling mudah sekali dalam antara hukum-hukum mat masih lagi kita tak kemas. Termasuknya saya, termasuknya siapa-siapa. Jangan kita rasa kita ni hebat. Tidak. Ada masanya memang kita termiss ataupun kita tersalah bacaan disebab kita belum lagi menjadi seorang yang betul-betul mahir, betul-betul pakar, betul-betul lidahnya memang lidah Al-Quran. Belum sampai ke tahap itu lagi. Masya Allah. Dan kita sebenarnya dalam masa yang sama kita nak sangat-sangat mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita dalam hadis Nabi SAW. Iqra' warqa wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Jangan berhenti. Jangan ada tamatnya, jangan ada khatam dan dah tak baca lagi. Warqa wartaqi. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran di akhirat nanti. Warqa wartaqi maknanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala perintah dan suruh kita sebagai ganjaran, suruh orang yang membaca Al-Quran ini naik lagi pangkat, naik lagi darjat di kedudukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir ayat yang kita baca. Berapa banyak, berapa puluh, berapa ribu, berapa juta kali ayat yang kita baca ini, dia akan naik darjatnya, naik kedudukannya di sisi Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Maknanya ayat yang sebanyak mana ayat yang terakhir itulah kedudukan yang tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mentafsirkan begitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu. Jadi kalau itulah ganjaran bagi orang yang banyak membaca Al-Quran, akan dinaikkan pangkatnya dan kedudukannya di pandangan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Maka banyak mana kita bincang hal Al-Quran ini, banyak mana kita ulang ilmu tajwid ini, yang mana ilmu ini bersama Al-Quran. Boleh dikatakan paling rapat dengan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita berada dalam keadaan dan landasan yang betul dan mengarah ke arah yang menguntungkan insya-Allah di akhirat nanti insya-Allah. Okey. Dan jawapan kepada soalan yang saya nak tadi, insya-Allah walaupun kita anggap basic sangat tajwid ini, tapi bacaan kita selagi mana tak sempurna, tak kemas, kita perlu untuk ulang. Manalah tahu barakahnya pada kali yang keberapa kita ulang hukum ini baru nak dapat, baru nak menjadi hukum itu betul-betul nak terserap dalam bacaan kita dan nak jadi betul setiap hukum yang kita baca dalam Al-Quran itu. Itu yang kita harapkan. Okey. Kita masuk mat yang kedua. Mat yang kedua dalam bahagian mat far'i yang kedua, yang mana sebabnya huruf mati ataupun sukun ya. Okey, mad arid lisukun. Okey, silakan. Siapa yang nak cuba
kongsi mad arid sukun macam mana kita nak kenal, insyaAllah. Mad arid sukun mendatang, Ustaz. Okey, sukun mendatang. Datangnya dari mana? Di hujung huruf hujung ayat, huruf di ujung ayat. Hujung hayat kita sebelum hembusan yang terakhir. Sorry. Penghujung hayat, penghujung surah yang kita baca tu macam yang penghujungnya akhir kalimah. Kalimah, yeah. Mad mendatang kerana sukun. Hujung hayat la ilaha illallah lah hujung hayat. Jadi Bukan. As-siratal mustaqim. Kita baca Al-Fatihah. Yang diwakafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, penghabisan tu, Ustaz. Penghabisan bacaan. Okey, ketika wakaf. Haji Ibrahim sebut ketika wakaf. Bacaan Quran setiap kali kita wakaf. Dia panjang 246. 246 panjangnya. Oh, cepatnya dah habis dah. Okey. Jadi dah pandai. Nanti guru dia masuk nanti baru dia kena. Okey. Dia dah masuk dah, dia action dia jadi apa. Okey. Sebelum tu kita nak kenal macam mana kita nak kenal ma'arid sukun. Kalau maklin tadi kita cari waw ya berbaris mati, sebelumnya baris atas, lepas tu kita berhenti, ada huruf tu mati. Jadi kalau ma'arid sukun macam mana? Di huruf kalimah yang terakhir lah. Kalimah akhir kerana menghentikan dia bacaan pada hujung hayat. Hujung hayat lagi. Hujung hayat, Masya Allah. Hujung surah. Hujung surah. Okey, tak apalah. Kita dah faham dah maknanya hujung bacaan. Tapi syaratnya apa? Nak kena ada huruf mat tak? Apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang lain. Tu orang dah jawabkan tu, Ustaz. Nampak? Ada apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang lain yang ada apabila nak wakaf, Ustaz. ada huruf ketika wakaf. Hamzah. Kecuali Hamzah. Hamzah minggu lepas. Hamzah jangan sebut lagi minggu ni. Kecuali Hamzah. Hamzah dah selesai dah, kita dah settle dah Hamzah. Okey, kita tengok dalam komen kita mad arid disukun apabila mad tabi'i ketika wakaf terdapat huruf yang berbaris disukunkan. Okey, ini mungkin hampir sempurna ayat ini. Terdapat huruf yang berbaris disukunkan. Dia tak semestinya. Dia tak semestinya berbaris. Ada huruf itu memang dah baris sukun pun boleh dikirakan. Dia tak semestinya arid sukun. Dia arid sukun ni bila dia berlakunya bila kita ke tengah-tengah ayat pun kalau berhenti asalnya huruf itu berbaris tapi disebabkan kita berhenti dia datang. Hukum tu huruf tu jadi bersukun. Itu arid. Maknanya sukun baru berlaku. Baru datang. Baru datang hukum. Okey, jadi sama juga. Saya kalau ikut gaya saya akan rumuskan 3 perkara di sini. 3 syarat. Yang pertamanya, pastikan ada huruf mad. Alif waw ya. Yang keduanya, sebelum alif waw ya itu huruf berbaris sesuai. Alif waw ya dengan huruf berbaris yang sesuai itu ikut mat tabi'i tadilah. Jadi saya dah dengarkan daripada Haji Bashir dan juga daripada Hajah yang komen dalam ruang chat kita ni. Dia kelengkaskan, dia mat asli terus. Mat asli maknanya betul lah tu. Huruf-huruf mat alif waw ya sebelumnya huruf-huruf yang berbaris sesuai dengan alif waw ya. Kalau alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah. Itu betul. Yang syarat yang kedua, selepas alif waw ya itu ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Disebabkan kita berhenti, ada huruf berbaris mati. Maknanya kalau tak ada huruf berbaris mati selepas alif waw ya itu, dia tak boleh jadi ma'arid sukun. Yang ketiganya syaratnya jangan ada huruf hamzah. Bila huruf hamzah dia tak jadi ma'arid sukun. Jadi dengan gaya mana sekalipun kita boleh jawab. Yang penting kita faham surahnya ataupun ta'rifnya, pengertian untuk ma'arid sukun. Bila kita jumpa dalam bacaan kita, kita akan kenal ini ma'arid sukun. Dia tak semestinya hujung ayat, Haji Din, ayat. Tak semestinya hujung ayat, tak semestinya hujung surah. Kadang-kadang di tengah-tengah ayat pun kalau kita berhenti dia boleh jadi ma'arid sukun. Contohnya kita baca Bismillahirrahman. Semua ma'arid sukun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Lah tu mad ada sukun. Bismillahirrahman. Mad ada sukun tu. Sebab kita berhenti, nun itu dah jadi mati. Bismillah. Ha itu jadi mati. Ha itu mati yang baru datang, baru berlaku disebabkan kita wakaf ataupun kita berhenti. Itulah ma'rif sukun. Bila kita baca dalam bacaan kita, pastikan bacaan itu adanya mat. Dan Jidin dah sebut tadi, wajahnya ada 3 pilihan. 2, 4, 6. Qasar, tawassut dan Isbaq. Isba'. Okey. Istilahnya qasrun, tawassut, isba'. Qasar 2 harakat, tawassut 4 harakat, isba' 6 harakat. Jadi ini ada aujuh, maknanya ada wajah-wajah yang diberi pilih kepada kita, maka kita pilihlah 2 ke 4 ke 6, lepas tu kita seragamkan dalam bacaan kita. Yang ini payah sebenarnya. Orang yang dah mutamakin, orang yang dah pakar, orang yang dah mahir dalam membaca Al-Quran, kita akan seronok mendengar bacaannya. Sebab dia susun wajah mad ini memang cantik. Dan dia akan terserlahnya i'jazul Quran, kehebatan sastra Al-Quran atau bahasa Al-Quran sendiri itu. Balaghah Al-Quran, tauhidul qawafi, maknanya penghujung-penghujungnya sama aja. Kalau kita perasan, tengok susunan ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan yang Allah susunkan, kalau di hujung ayat itu mad ada sukun, jadi banyaknya mad ada sukun bersama je, bersambung-sambung je. Jadi di situ kalau kita baca ikut wajah dan tajwid yang betul, kita seragamkan pula qadar ataupun wajah yang 3 tadi, kita buat 2, dia akan lebih cantik tersusunnya bacaan. Berbanding dengan sekali 2, sekali 4, sekali 6 campur aduk jadi rojak. Itu dia tak menarik. Tapi orang yang tak ada seni dan orang yang tak mahir dengan Quran, mungkin dia akan terasa seronoknya orang yang pelbagaikan tadi. Kan? Contohnya lah, kita boleh cek je. Termasuknya kalau nak cek saya pun boleh cek. Memang saya masih kurang lagi. Masih tak tepat lagi. Kalau baca Fatihah pun kita dah boleh tengok. Nanti, minta maaf lah. Nanti esok bila solat subuh esok, jangan duk cek imam pula. Masing-masing cek imam dia, kita nak jadi juri ni. Tidak. Sebenarnya dia akan datang sendiri perasaan yang seronoknya dan syoknya kita mendengar Al-Quran bila dibaca dengan kaedah yang betul seperti mana Nabi SAW mengajar kepada sahabat. Contohnya kan, surah Al-Fatihah pada penghujung ayat semuanya adanya ma'arif sukun. Kalau katalah imam itu baca dengan seragamnya, dia buat 4 belaka, kita akan terasa panjangnya, dia tarik setiap hujung ayat itu seragam, cantik jadi susun. Tapi kalau kata 2 sekali 4, sekali dia libas sampai 6, lepas tu patah balik 2, itu memang ada ganggu sikit bagi orang yang tahu hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tak orang yang tahu hukum tajwid memang tak seronok, dia kata ini tak seragam dan memang keindahan bahasa Al-Quran pun mungkin akan hilang disebabkan kita tak seragamkan wajah-wajah tadi. Jadi insya-Allah kita dah tahu berkenaan dengan al-lafdhu fi nadhirihi kamithlihi ini, kita seragamkanlah. Kita pendek, nafas pendek, buatlah 2, dia akan nampak lebih tersusun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Tapi kebanyakan kita baca 4. Kebanyakan baca 4. Dia ada lagu lah sikit. Tarik sikit kan. Okey. Sebagai tambah bab ma'arij sukun. Mudah-mudahan insya-Allah dalam bacaan kita boleh jaga ma'arij sukun supaya mad itu panjang, betul-betul ada hukum madnya. Saya masih lagi beberapa kelas yang saya jaga sementara ni lah, ada peluang menjaga secara online ni. Ada beberapa qari dan qariah kita mad arij sukun tak ada mad. Tak ada mad, dia tak panjangkan.
Jadi masih ada lagi pembaca-pembaca kita, dia tak panjang kadar paling kurang. Paling kurangnya 2 harakat kan. Paling kurangnya qasar. Sebab hukumnya mad. Jadi kalau kurang daripada 2 harakat, dia tak dinamakan mad. Tak dinamakan mad, maka belum sempurna mad arid disukun. Jadi kena jaga-jaga. Mad arid sukun pun kena bagi haknya untuk kita panjangkan italatus saut, panjangkan suara kita untuk memberikan kadar mad itu. Okey, insya-Allah selesai untuk mad arid sukun. Saya rasa antara mad yang paling banyak dalam bacaan kita, yang paling kita nak kena jaganya bila kita tiba-tiba berhenti di tengah-tengah bacaan. Jadi kadang-kadang itu yang kita susah nak jaga, yang seragam itu. Sekarang ni kita biar letakkan diri kita ini naik kepada pergi kepada langkah yang seterusnya. Kita dah tahu ma'arif sukun kena panjang. Sekarang ni cuba kita latihkan diri kita, cuba kita seragamkan. Kita mula ambil kira ma'arif sukun, saya nak baca 4 semua. Saya tak nak kurang daripada 4. Itu sebenarnya akan tambah lagi seronok kita baca Al-Quran. Ini kalau saya tanyalah, pernah tak dalam bacaan kita pentingkan dan kita ambil kira ma'arif sukun, saya betul-betul nak jaga supaya seragam semuanya ma'arif sukun yang dalam bacaan ini saya jaga kadarnya adalah 4 harakat tawassut, ataupun saya pilih untuk baca 2 harakat. Jadi sampai tahap bila terlebih daripada 2 harakat dah pergi jadi 4 harakat, saya patah balik untuk perbetulkan. Pernah tak tuan-tuan, perempuan ada pengalaman dan pernah tak buat macam tu? Kalau pernah, alhamdulillah, memang kita akan terasa semangatnya dan kita ada sesuatu yang nak mencari dalam bacaan kita dan berjaga-jaga dalam bacaan kita. Tapi kalau tak pernah, cuba buat sampai kita akan terasa macam bersalahnya kalau ada satu mad yang terlebih madnya. Sepatutnya semuanya 2 harakat, tiba-tiba ada yang terlebih 2, patah balik, perbetulkan. InsyaAllah. Itulah hukum yang kita tahu dan kita beramal dengannya. Begitu juga untuk mad lin ya. Okey, alhamdulillah. Selesai mad arid lisukun. Kita ambil satu lagi sebelum masuk tajuk baru. Mad yang berikutnya selain daripada mad arid sukun, siapa ingat kita belajar mad apa? Yang sebabnya mati. Sebabnya sukun. Mad apa lagi? Banyak lagi mad. Okey, kita ada mad lazim, tapi mad lazim panjang, kita ambil satu malam lagi dah untuk kelas dapat. Kita ambil mad silah insya-Allah. Mad silah, mad silah. Mad silah, mad sambung. Okey, macam mana mad silah? Ya dengan waw kecil dengan ya kecil. Mad silah adalah mad yang pada asalnya lebih khusus kepada lafz isim dhamir, ha'ud dhamir, hak dhamir, hak kata ganti nama, hu ataupun hi. Jadi kalau hu ada waw kecil, kalau hi ada ya kecil. Waw dan ya itu adalah asalnya waw maddiyah, ya maddiyah, waw mad, ya mad. Datangnya selepas huruf hu ataupun huruf hi. Dalam Al-Quranul Karim terbagi kepada 2 keadaan. Hu dan hi itu selepasnya huruf-huruf biasa kecuali hamzah, dan hu dan hi itu selepasnya ada huruf hamzah. Jadi terbagi kepada 2. Yang huruf selain daripada hamzah dinamakan maksilah qasirah, pendek, dan hu dan hi selepasnya ada huruf hamzah, maksilah tawilah, panjang. Qasirah itu pendek, tawilah itu panjang. Okey, jadi bila qasirah tu pendek, maknanya kita baca hanya 2 harakat. Aqallul maddi qasrun. Mad paling pendek sekali, paling pendek adalah 2 harakat. Jadi untuk maksilahnya 2 harakat. Jadi mana-mana dalam Al-Quran ada hu dan hi yang selepasnya tak ada huruf hamzah, itulah maksilah qasirah. Kita baca 2 harakat seperti mad asli, mad tabi'i. Okey, hu dan hi banyak dalam Al-Quran ya. Ma lahu min dafi'.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey, wow. Bala inna rabbahu kana Okey, rabbahu kana itu maksilah qasirah. basira. Maksilah tawilah pula hu dan hi yang selepasnya ada huruf hamzah, maka Yes. kita panjang berapa harakat? Kurang-kurang 4 harakat lah. Boleh tak? 4 ataupun 5. Dia 4 ataupun 5 dia sama dengan mad jaiz munfasil. Kalau kita tengok kepada bentuknya ataupun syaratnya, dia sama, hampir sama dengan mad jaiz munfasil. Okey, contohnya siapa ada contoh? Ada saya ada. Bala inna rabb. Ada Mana? pada hamzah. Lepas pada mad tawilah tu ada Mana hamzah. mana contohnya? Mana? Ada mana? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Mana yang mana? Tu ayat panjang tu. Bala ke? Itu apa tahu? Itu maksilah tawilah, Ustaz. Yang mana? Yang mana satu? Yang ada alif kecil, kemudian tu ada pedang kat atas. Ada pedang pula. Yang mana? Huruf mana? Kalimah mana? Betul kan? Sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. Sip baik. Itu salah. Oh, ini itu yang salah. ada hamzah lepas pada ni. Wa kafa bihi isbang mubina. Ustaz mesti tahu kat mana itu ayat. Okey, bala inna rabbahu tadi salah, bukan maksilah Saya qasrah tahu. tawilah. Ini salah tempat. Okey. Wa kafa bihi ithman, bihi ithman, itu boleh. Itu boleh. Mubina. Okey, itu betul. Itu mad silah tawilah, maksilah tawilah. Ada banyak. Wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Okey. Okey, selesai insya-Allah. Banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh baca maksilah qasirah tawilah ikut hukumnya. Qasirah 2 harakat, tawilah 4 ataupun 5 harakah. Okey, ini mat ni insya-Allah tak ada masalah. Sebab selalunya kita akan gunakan kaedah maksilah qasirah ni insya-Allah kita baca 2 harakat tak ada masalah. Dan untuk tawilah pula ada tanda mad, ada tanda ombak tu, jadi kita akan panjangkan yang itu. InsyaAllah kita akan panjangkan tanda mat ini, dia kena panjang lebih daripada 2 harakat. Maka selamatlah bacaan hukum-hukum mat di dalam Al-Quran kita insyaAllah. Okey, saya rasa untuk malam ini murajaah kita sampai situ dulu sebab kita nak habiskan insyaAllah huruf-huruf dalam makharijul huruf insyaAllah. Kita akan masuk tajuk baru kita yang last kita bincang minggu lepas. Okey, sekejap. Makhraj apa yang last kita bincang? Makhraj last sekali adalah makhraj dad. Dad, makhraj yang susah. Minggu lepas kita belajar bersama makhraj dad yang kita nak letakkan lidah kita di semua bahagian gigi atas kita, kiri, kanan dan depan dan diberi tugas untuk buat latihan di rumah. Keluarkan dad itu di tempat keluarnya. Jangan kita bertukar dengan huruf dal tebal. Jadi banyak jugalah kita bila dah tak dalam tempoh seminggu ni, siapa yang masuk kelas tahsin saya, muslimin dan muslimat, kita pentingkan jugalah kita mencari dad yang tak sempurna. Jadi memang adalah yang diberi contoh yang tak sempurna. Memang nampak sangat dad itu dia jadi huruf dal. Huruf dal yang tebal. Jadi tak sempurna. Sebab itu kita dah belajar dalam makharij ini, tempat keluar dad ini antara huruf yang paling susah nak keluarkannya. Sebab kita nak kena gunakan banyak benda, banyak tempat dan banyak perkara yang kita nak berhati-hati dan jaga-jaga. Satunya kita nak sentuhkan hujung lidah depan itu dengan bahagian gigi belakang gigi atas. Lepas tu kita nak kembangkan kita punya lidah kiri kanan itu, kita nak sentuhkan gerham kiri kanan, serentak semua itu, dan nak jaga supaya dad itu tebal, tak menjadi dad yang tipis. Semua itu serentak. Sebab itu huruf dad itu huruf yang susah untuk kita sebut. Tapi tak apa, kita dah belajar. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya
kita dah tahu bezakan antara dad dengan dal insya-Allah. Untuk malam ni insya-Allah huruf-hurufnya ringan, mudah, tetapi mungkin menarik juga kalau kita tak cerita jelas, mungkin kadang-kadang kita terletaknya di lidah ke bibir ke tempat yang tak sebetulnya, maka huruf-huruf ini pun mungkin boleh jadi kurang fasih dalam bacaan kita. Okay, itulah makhraj yang sebelum akhir, adalah makhraj asyafatan, dua bibir mulut. Kita ada 5 makhraj semua. Yang pertama al-jauf, rongga mulut, kita dah selesai, alif waw ya huruf mad. Yang keduanya al-halqum, al-halq, makhraj yang kedua besar al-halq, kita dah selesai, semua hukum huruf-huruf izhar keluar di halqum. Dan makhraj yang ketiga al-lisan, kita dah selesai dah huruf dad yang last sekali, yang keluarnya dari lisan, dari lidah kita. Lidah ini macam-macam huruf keluar, kan? Kita dah selesai. Sekarang ni kita masuk makhraj yang keempat, makhraj yang sebelum akhir, iaitulah asyafatan, kedua bibir mulut kita. Bibir mulut pun memainkan peranan untuk mengeluarkan sebahagian huruf-huruf Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah kita kena jaga-jaga supaya huruf-huruf yang keluar dari dua bibir mulut ini keluarnya dengan selamat, dengan jelas, dengan sempurna insya-Allah. Okey, kita tengok dalam bahagian pertamanya, bibir atas menekan bibir bawah. Keluar daripadanya 3 huruf. Maksudnya di sini kedua-dua bibir mulut. Bibir mulut atas dan bibir yang bawah. Kedua-duanya kita nak kena gunakan untuk keluarkan 3 huruf. Ketiga-tiga huruf. Huruf yang pertama huruf ba. Huruf yang kedua huruf mim. Huruf yang ketiga huruf waw. Ba, mim, waw. Okey. Ba, mim, waw. Okay, kita tengok ba, mim, waw. Okey, kita mula dengan ba dulu. Huruf ba, seperti biasa kita gunakan kaedah untuk kita nak keluarkan huruf. Matikan ba. Letakkan hamzah sebelumnya berbaris atas. Sebut. Abba. Abba. Nampak jelas? Ini memang tak ada masalah. Kalau lidah ni di dalam. Waktu kita belajar lidah baru ni, minggu-minggu sudah, kita nak tengok huruf tu bukan main susah. Celah mana, tepi mana, atas, bawah, lidah sentuh apa. Dah selesai dah yang susah tu. Sekarang ni kita pergi kepada ba, kepada bibir mulut yang memang jelas di depan kita. Jadi untuk ba, keluarnya dari dua-dua bibir mulut atas dan bawah, kita nampak abba. InsyaAllah huruf ba tak ada masalah. Dalam bahasa kita pun disebutkan ba juga. Cuma yang kita nak kena jaga dalam huruf ba ini, jangan kita tebalkan. Jangan kita be. Ada bahasa Melayu dia senang bersebut be. Alif, be, te. Belum lagi. Fa belum lagi. Sabar. Yang bertanya huruf fa tu belum lagi. Nanti kita akan sampai ke huruf fa. Kita ini dulu. Ikut gambar ni dulu. Fa pun ada tapi dia tak sama dengan yang ini. Okey. Ba. Nanti kita belajar sifatul huruf, kita akan tahu nak letakkan ba sifatnya tipis. Dia tak tebal. Jadi kalau kita baca dengan dia tebal. Itu Melayu punya. Jadi Arabnya kita nak kena lebarkan bibir mulut kita waktu kita sebut ba. Itu untuk kita nak jelaskan sifatnya dan makhrajnya, tempat keluarnya. Ba tak ada masalah. Yang penting jangan tebalkan. Itu saja yang kita nak kena jaga. Okey. Abba tak ada masalah. Huruf yang kedua dalam makhraj asyafatan, dua bibir mulut ini itulah huruf mim. Mim mati sebelumnya hamzah berbaris atas. Amma. Sama juga mim pun tak ada masalah, cuma jangan tebalkan mim. Jangan tebalkan mim. Malik yaumiddin. Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Beza kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifat yang sebetulnya
dan juga tempat keluar yang betul. InsyaAllah tempat keluar tak ada masalah sebab memang kita nak tak nak mim dan ba dia akan keluar dari kedua bibir mulut kita. Amin. Huruf ba dan huruf mim tak ada masalah sebab kita biasa selalu dalam bahasa kita pun menggunakan huruf ba, mim, baris atas, baris bawah dan baris depan tak ada masalah. Cuma mim dia ada tambah syarahan sikit. Mim dia ada gunakan ini. Anak panah yang dalam gambar yang pertama sebelah kanan ni, anak panah di sini ni, siapa ingat? Apa isyarat kepada apa ni? Nampak kecil sana, Ustaz. Kecil? Okey, sekejap. Mata kotak. Dia ada zoom tak ni? Hamzah agaknya tak. Hamzah? Mana datang Hamzah pula? Betul, mata tak nampak terang. I'm very sorry. Tak boleh kecil sangat. Haji Azman dia ada zoom tak ni? Okey, sekejap ya. Okey, ada ni. Nampak Haji? Nanti saya besarkan. Saya dah besarkan. Saya dah besarkan dah. Okey. Apa tu betul. Dia tak clear, Ustaz, tak nampak apa-apa. Belum nampak. Okay. Ni. Nampak apa dengan mim. Okey, yang saya tanya tadi ini, anak panah yang hitam yang atas ni. Dia nak cerita apa di sini ni? Saya rasa cerita pasal dengung, Ustaz. Dengung. Dengung apa ni? Mim. Mimnya. Mim. Betul. Rupa-rupanya mim yang kita dengung selalunya mungkin kita akan tumpu kepada mim yang ada sabdu, dengung dua harakat. Gunnah kan? Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Okey, kita akan terangkan wajibul gunnah keluarnya dari hidung. Ni hidung ni sebenarnya ni. Hidung orang Arab ni. Ni sebab ni gambar orang Arab yang buat mancunglah sikit. Okey, jadi anak panah ni tempat keluar huruf mim ni. Tempat keluar dengung. Kita yang kita kenal selalunya dengung. Dengung memang tempat keluarnya memang dari hidung lah. Jadi rupa-rupanya bila kita detail lagi, kalau kita tengok untuk ba tak ada masalah. Ba cuba tutup hidung, kita sebut ba. Ba tak ada masalah. Okey. Cuba tutup hidung sebut mim. Mim. Jangan mim lah, ma lah. Cuba Haji Din, saya nak tengok Haji Din. Oh, tak boleh bunyi. Susah, Ustaz. Dia tak, bukan susah, memang dia tak keluar. Kenapa tak keluar? Sebab kalau kita tengok di sini, dua bibir mulut kita dah rapat. Untuk ma kan, dah rapat. Jadi bila suara kita keluar daripada watar as-sautiyah ni, dari rongga mulut ni, daripada dalam, dia nak keluar sampai di sini, dia dah kena tutup pintu ni. Mim dia tutup dah dua bibir mulut. Lepas tu nak keluar juga, dia cari alternatifnya, jalan alternatifnya keluar ke hidung. Ni untuk mim. Kalau ba dia tak cari dah, sebab ba memang dia cukup dengan di bibir mulut. Dengan mim dia tak cukup di sini. Dia kena cari tempat jalan keluar yang satu lagi, maka hidung ni tempat membantu untuk keluarkan mim. Di sini terbuktinya bahawasanya huruf mim tempat keluarnya bukan kedua bibir mulut sahaja, dia kena beserta dengan hidung juga. Kita kena faham di sini huruf mim dan huruf nun, kedua-dua huruf ini tempat keluarnya dah ada dan dia nak kena campur dengan makhrajul khayshum, tempat keluar dari hidung untuk mukammil, untuk nak sempurnakan tempat keluar huruf nun dan mim. Jadi malam ni bersama kita huruf mim. Jadi untuk sempurna makhraj mim kena dibantu keluarnya sebahagian dari makhraj mim itu dari hidung kita. Cuma bezanya mim itu, mim yang dalam mim yang berbaris yang bukannya wajibul gunnah, kadar dengung yang keluar dari hidungnya bukannya dua harakat. Itu yang beza. Dia ada juga sedikit keluar dari hidung dengung itu tapi bukan dua harakat. Kalau dengung yang wajibul gunnah itu barulah kita panjang dua harakat yang kita selalu kenal. Dengung itu keluarnya dari hidung. Okey. Jelas InsyaAllah untuk makhraj mim tak ada masalah sebab kita memang mim pun tak ada masalah, cuma nak kena jaga tebal nipis mim saja. Okey, bahagian gambar yang sebelah kiri ini adalah huruf waw. Waw pun sama juga.
dalam bahasa kita pun antara huruf yang mudah kita sebut. Cuma sama juga, masih juga kena jaga tebal dan nipis waw itu. Sebab banyaknya Melayu senang tebalkan waw. Sebab apa? Kita tengok satu-satu. Okey, pertamanya kita matikan waw, sebelumnya hamzah berbaris atas. Kita sebut au wa. Au wa. Wa. Okey, wa sebutan yang sempurnanya kita kena lebarkan bibir mulut untuk kita tipiskan wa. Tapi masalahnya kalau wa ini dia bersahabat, dia berjiran ataupun dia berkawan dengan huruf-huruf tebal, tak kira huruf tebal tu meninggal ataupun tidak, mati ataupun tidak, kadang-kadang dia memberi kesan kepada huruf waw itu, jadi wal tu jadi tebal sama. Ini nak kena jaga. Okey, sebelum kita ambil contoh waw tebal, apa beza antara dua gambar ini? Sedangkan ketiga-tiga huruf ni keluarnya dari dua bibir mulut. Ba, mim, waw. Ba, mim, waw. Semua gunakan kedua-dua bibir mulut. Apa beza antara kedua-dua gambar ini? Yang sebelah kanan rapat, yang sebelah kiri tenggang bibirnya. Okey, kita macam apa tu? Cari perbezaan antara dua gambar ya. Satu, yang pertamanya gambar sebelah kanan rapat, gambar sebelah kiri tak rapat. Okey, lagi? Tengok apa yang tak sama. Mim dia, Ustaz. Mim dia. Mim dia keluar dari hidung. Okey, maknanya gambar yang sebelah kanan ada anak panah keluar daripada hidung, yang sebelah kiri tak ada. Okey, itu betul. Yang kedua, yang ketiga. Tengok betul-betul. Dua gambar ni apa yang tak sama? Jadi macam kuis pula. Ba, wow. I think wow tak? Dalam sebut gigi. Gigi tak ada. Gigi tak kena mengena. Sebab tempat keluarnya Wow nak kena moncong Azad. Moncong. Itu betul dia. Tadi yang Jazman sebut tu tak betul. Maknanya yang muncung tu dia tak rapat lah. Sebabkan kita muncung dia tak rapat. Itu betul. Tapi wow tu pula kalau kena huruf yang tebal, dia pun kena tebalkan juga. Okey, Asyik tak? Itu boleh wow tak boleh tebal. Tak boleh tebal. Nanti kita bincang lepas ni. Kenapa tak boleh tebal? Tapi kalau dia kalau ada huruf tebal, dia kadang-kadang ikut tebal juga. Itu yang salah. Itu yang tak boleh. Nanti kita akan kasih contoh yang tak boleh. Sekarang ni kita nak tahu di sini dalam gambar ni ada yang tak ada persamaan. Itu puncanya sebenarnya wow itu nak kena jaga. Gigi ni atas bawah nak kena moncong tak betul, muncung. Gigi pun sama tak rapat sebab dah muncung mulut gigi kedua. Ustaz, wow ni keluar angin sikit daripada bibir. Wow keluar angin dari bibir. Ba disebabkan betul lah sebab dia muncung, betul lah dia boleh keluar sebab dia muncung dia tak rapat. Okey, itu perbezaan yang tambahan. Sebenarnya kalau kita perhati di sini, kedudukan lidah sama tak? Gambar lidah ni sama tak? Lidah. Alamak. Kedudukan lidah ni tak sama. Kalau bahagian ba dan mim, lidah ni rehat terus. Dia tak ada main peranan sedikit pun. Dia duduk mendatar, rehat je. Dia tak kerja. Dia tak buat apa-apa. Dia buat dek je. Adapun untuk wow, lidah bahagian belakang dia terangkat sikit. Wow. Lidah macam lengkung sikit gitu. Dia tak melengkung, dia bahagian belakang terangkat. Kita tengok gambar ni pun dah jelas. Okey, sekarang ni kita sendiri dah rasakan lidah. Tapi dia tak kena mengena, bukannya wow ni keluar dari lidah. Cuma untuk nak membantu makhraj wow ini beza dengan ba dan mim, untuk nak sempurnakannya lidah terangkat sikit. Jadi laluan angin itu dia tak selaju ataupun tak main peranan selari dengan ba dengan mim. Tapi ba dengan mim dia tertutup, dia tak keluar pula. Ba dia sampai sini, mim dia akan jadi cari jalan keluar pada hidung. Adapun waw dia susah nak keluar tapi akhirnya dia akan keluar juga untuk makhraj waw. Jadi cuba kita sebutkan waw mati sebelumnya hamzah baris atas. Au wa.
peranan melengkung sikit gitu. Lidah belakang dia akan terangkat sikit. Belakang, bahagian Au. belakang. Au. Okey. Okey, contoh yang wa itu dia kadang-kadang dia terkesan dengan huruf tebal. Huruf-huruf yang dia duduk sebelah huruf-huruf tebal. Wallah. Betul. Itu paling banyak sekali. Wallahu khabirun. Dia akan jadi kejap je Din. Dia jadi sedangkan wallahu. Jadi kalau kita susun satu-satu dia nampak macam pelik bunyinya, tapi itu sebenarnya tak boleh dipengaruh oleh huruf-huruf tebal. Waqad jadi waqad. Itu dalam bab sifat lah. Bab sifat nak kena jaga sifat yang tipis dan yang ada pada huruf waw itu jangan kita tebalkan supaya kekal makhraj waw itu sempurna dan jelas. Okey, apapun insya-Allah ketiga-tiga huruf ni dalam bahasa kita tak ada masalah. Yang lepas ni ada masalah sikit. Yang huruf ba, mim, waw ni yang kita nak kena jaga jangan tebal saja. Tempat keluarnya kita tak ada masalah insya-Allah. Okay, kita pergi kepada yang bahagian di bawah ini yang ada muslimah bertanya tadi, iaitulah bibir bawah menekan hujung gigi atas. Kalau boleh tambah bibir bawah bahagian dalam kalau dalam bahasa Arab dia ada lebih detail lagi. Tempat keluar untuk makhraj ini, huruf ini, bibir bawah kita tapi bahagian dalam, bukan bahagian luar. Ini masya-Allah saya pun baru perasan betul-betul di mana nak letaknya, di mana nak huraikan ataupun nak jelaskan. Bibir bawah bukan sekadar bibir bawah. Bibir bawah bahagian dalam pula, batinus syafah. Batinus syafah maknanya bahagian yang tak nampak. Bibir bawah kita ni ada bahagian nampak, bahagian dalam tak nampak. Jadi gigi atas, hujung gigi atas kita sentuh bahagian bibir bawah yang bahagian dalam yang tak nampak tu. Ini akan keluar darinya huruf fa. Huruf fa. Okey, kita terangkan sini. Ini penting sebab ada sebahagian kita masih kurang fasih huruf fa sebab huruf fa ini dalam bahasa Melayu tak ada. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni yang saya dah dibesarkan ni, kita tengok Okey, yang pertamanya gigi atas. Ni gigi atas. Lepas tu ini bibir bawah. Okey, ni sebiji ni bibir bawah semuanya. Yang pentingnya dia sentuhnya di bahagian dalam ni. Ini dia yang pentingnya untuk makhraj fa ni. Jangan sentuh bibir bawah dah tapi bahagian luar. Ada yang sentuh bahagian luar. Ataupun dia tak gunakan gigi langsung. Sama ada gigi ataupun tidak, dia tak guna gigi langsung. Dia guna kedua-dua bibir mulut. Itu pun salah juga. Jadi Fa'amal, mungkin orang-orang lama kan, orang-orang dalam, orang jauh-jauh, mungkin itu masih lagi bunyinya Fajar. Itu mungkin dulu-dulu lah kita dulu-dulu. Tapi sekarang ni alhamdulillah bila dah selalu masuk Quran, masuk kelas-kelas, kita dah start bunyi pa dah. Sebab memang bahasa Melayu dia tak adanya fa, dia ada pa. Jadi dia guna kedua-dua bibir mulut atas, bawah pun tak boleh. Ataupun kalau gigi atas ni, kalau sentuh di bahagian bibir mulut di depan ataupun bahagian mulut yang nampak pun tak sempurna. Fa. Ustaz, Saya apa ni kalau F tu sama ke? kalau F sama, tapi dalam alif bata ya, alif bata huruf Jawi tak ada F. Jadi kalau F dalam bahasa Melayu kita F boleh. Tapi selalunya kita akan confuse kalau kita tengok huruf fa ni kita akan baca pa lah. Okey, F boleh F. Tapi kita nak kena terangkan ginilah. Gigi atas sentuh bibir mulut bahagian dalam. Itu pastikan. Boleh kita buat latihan di cermin, kita akan tengok sendiri gigi atas kita sentuh tak bibir mulut bawah bahagian dalam. Itu untuk kita nak keluarkan makhraj fa yang sempurna. Matikan fa. Sebelumnya hamzah berbaris atas, sebut af.
betul tak gigi atas sentuh bibir mulut bawah yang Bawah. bahagian Yes. dalam? Yes. Af, Af. fa, af, fa, Apa? fa, fa. Apa? Ustaz, bibir tekan kat gigi dalam tu. Bibir dia. Tekan letak sikit. Dia gigi atas tekan bibir bawah. Bukan letak sikit. Bibir bawah tekan. Sama jugalah kalau bibir bawah nak tekan gigi atas boleh juga. Gigi bawah tekan gigi. Bibir bawah tekan gigi bawah Atas, lah. gigi bawah, gigi atas. Gigi atas Bukan tekan, depan. letak. Dia sentuh Lentak bibir letak bawah, aja. bibir bawah bahagian dalam. Tekan. Fa. Kalau tekan agaknya sumbang bunyi dia. Dia up sikit saja. Okey, cuba tengok dalam ayat yang selalu kita baca. Surah 49 saya tengah tengok sekarang. Tak, kita ambil surah lazim je, tak payah kita pergi jauh. Surah lazim. Surah bahagian atas. okey. Okey, surah Alam Nashrah, banyak Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al. Okey, surah Al-Kafirun pun ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Falaq pun ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Huruf fa ni antara huruf yang boleh Fadzalikal ladzi. Okey. Huruf fa ni juga antara huruf yang kita boleh perhatikan qari ataupun perhatikan diri kita, jangan perhati orang lah. Perhatikan diri kita dah fasih ataupun tidak. Huruf fa ni juga memang boleh buat penilaian seorang itu membaca dengan fasih ataupun tidak. Fa banyak juga yang belum sempurna tempat keluarnya. Okey. Okey. Jadi bila kita terang, kita nampak dengan gambar yang ada di depan kita ini kedudukan gigi atas sentuhnya bibir mulut bawah, insya-Allah saya rasa lebih jelas sangat-sangat. Sebab saya pernah bersama saya lah dalam kelas kita, huruf fa memang merupakan kelemahannya, memang dia tak dapat. Dia akan sebut pa juga. Dia akan sebut pa juga. Sampai sekarang masih lagi fa itu tak sempurna. Jadi saya harap dia tengoklah, tapi tak ada dalam grup kita ni. Naikkan gigi atas lah. Boleh. Fal yang budu. Okey. Okey. Bila kita nampak gini, insya-Allah kita boleh letakkan di tempat keluarnya. Gigi atas di bibir mulut bawah. Haji Ismail memang terima kasih, dia akan tengok pergerakan bibir mulut itu yang naik ke atas. Memang boleh juga istilahkan bibir mulut bawah menekan ataupun sentuh gigi atas. Tapi macam prosesnya jadi macam pelik sikit, sebab dalam tajwid selalunya dia akan gunakan gigi atas sentuh bibir mulut bawah. Tak apalah, kedua-duanya betul lah, insya-Allah. Yang penting pastikan gigi atas depan kita sentuh dengan bibir mulut bawah tempat keluar fa. Jadi kita faham di sini, di syafatain, di dua bibir mulut kita, keluar darinya berapa huruf semua? 4. Betul, 4. 3 huruf keluar di kedua-dua bibir mulut dan 1 huruf keluarnya dari bibir mulut yang bawah sahaja, yang mana bibir mulut bawah itu kena sentuh bahagian gigi atas depan. Huruf fa. InsyaAllah. Fasalli li rabbika. Okey, jelas. Last kali insyaAllah kita habiskan wa ghunnatu makhrajuhal khayshum. Dengung
tempat keluarnya adalah hidung. Okey, di sini dia sambung lagi ya. Rongga hidung keluar daripadanya bunyi dengung. Dengung gunnah. Okey, sama ada mim yang tak bersabdu ataupun nun yang tak bersabdu, ada sebahagian dari makhrajnya keluar dari hidung. Okey, seperti mana kita dah jelaskan dalam waktu kita belajar nun dan malam ni kita belajar mim. Dia tak cukup dengan tempat keluarnya di dua bibir mulut untuk mim, dia kena ada dibantu dengan mukammil namanya di bahagian hidung, dan juga nun. Dia tak cukup dengan taraful lisan, bersentuh dengan bahagian belakang gigi atas, dia kena juga melalui hidung sebahagian makhraj nun. Apatah lagi kalau nun dan mim itu bersabdu. Yang namanya wajibul gunnah. Yang ini bukan setakat kena keluar juga dari bahagian hidung, kena panjang sampai 2 harakat. Yang hidung tu, yang dengung tu, kena panjang sampai 2 harakat. Inna, im, amma, memang keluar dari hidung. Ini bahagian yang hidung ini merupakan tempat keluar yang kelima. Maka dengan ini selesailah kita kelima-lima tempat keluar huruf. Yang pertamanya al-jauf, rongga mulut. Yang keduanya halqum, halqun kita. Yang ketiga lisan, lidah. Yang keempat asyafatan, 2 bibir mulut kita yang malam ni. Dan yang kelimanya hidung, rongga hidung. Yang mana rongga hidung ini keluar darinya huruf mim dan nun ataupun dengung yang tempat keluarnya dari khayshum kita, dari hidung kita. Okey. Alhamdulillah selesai untuk makharijul huruf. Dan dalam perbincangan sepanjang makharijul huruf, saya rasa insya-Allah mungkin ada yang faham sepenuhnya dan mungkin baru sebahagiannya, dan mungkin ada yang belum lagi boleh tangkap. Memang itulah kedudukan makharijul huruf, bab makharijul huruf, agar sukar sikit sebab kita nak kena gabungkan dengan semua huruf Al-Quran, kena hafalnya, kena kenalnya, kena membezakan di mana tempat keluarnya. Tak apa, pelan-pelan. Cuma ingat pesanan saya dan untuk diri saya dan untuk semua, untuk makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf, apa sekalipun, ingat kaedah yang saya katakan. Kaedah ini kaedah paling berharga sekali untuk bab ini, iaitulah mana-mana huruf dalam Al-Quran daripada A sampai Ya, daripada alif sampai Ya, kalau kita nak tahu tempat keluarnya, matikan huruf tersebut dan tambahkan hamzah berbaris atas sebelumnya, dan kita sebutkan an, na. Kita akan perhati tempat last sekali duk bergerak ataupun tempat last sekali yang kita gunakan di mana. Baru kita nampak itulah tempat keluarnya. An, na. Di mana Jidin? Anna. Lidah ni lidah bertemu di atas, langit atas. Haji Din pun boleh sebut. Walaupun dia tak hafal pun, dia akan dengar na. Dia nampak lidah yang bahagian depan, tapi lidah bahagian depan sentuh langit atas. Dah boleh cerita macam tu pun dah syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huruf-huruf lain pun tak apa. Kita tak perlu nak hafal satu-satu. Kalau hafal lagi baguslah. Tapi kalau kita gunakan kaedah ini, insya-Allah selamat dan boleh lebih daripada separuh jawapan kita boleh jawab insya-Allah. Okey, alhamdulillah untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. Sebelum itu, saya di sini saya ambil kesempatan untuk menyebut sedikit, minta maaf, kelas kita alhamdulillah bulan 3 Ogos baru ni kita Zoom kita diperbaharui untuk sambung lagi bayarannya, masya-Allah. Kita akan ucapkan jazakumullah khairal jazak dan terima kasih kepada yang menyumbang dan beri sumbangan untuk membayar Zoom. Saya pun tak kenal siapanya. Jadi tahun sudah pun dah ada hamba-hamba Allah, ahli-ahli grup kita yang bayarkan, sebab Zoom kita kena bayar setiap tahun. Jadi satunya bila 3 hari bulan 8 baru ni dah dibayarkan balik, maknanya kita dah cukup setahun. Sebab kita kena bayar balik. Alhamdulillah dah ada orang bayar, masya-Allah. Jadi malam ni sama-samalah kita doakan untuk yang menyumbang hamba Allah ini. Saya pun tak kenal, kita pun tak kenal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezekinya, ahli keluarganya, dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati ahli-ahlinya yang telah meninggal, dan beri kebahagiaan, kesejahteraan kepada ahli-ahlinya yang masih hidup, dan untuk kita semua
kita semua beri kesihatan, insya-Allah keselamatan, dan juga beri peluang selalu untuk kita manfaatkan Zoom ini sebaik mungkinlah, selagi mana ada peluang untuk kita manfaatkan bersama, insya-Allah. Jadi untuk malam ini kita boleh tutup kelas dulu, insya-Allah minggu depan kita sambung lagi dengan bahagian baru, dan juga kita akan cari cara yang lain lagi untuk kita sama-sama tazkirah dan juga manfaatkan kelas-kelas Al-Quran ini, kelas-kelas tajwid ini sebaik mungkin supaya kita baca Al-Quran dengan sempurnanya, insya-Allah. Insya-Allah. Okay. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم، وتجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ومرادنا. اللهم بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ومرادنا وكل من أوصانا بالدعاء لهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء لهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah munculnya, Masya Allah. Saya copycat pakai hitam dengan hitam dengan saya Ustaz. Masya Allah, sama hitam semua. Saya pun hitam juga. Copycat ada, copycat. Tapi saya tak memula Ustaz, dia memula Ustaz. Lepas masuk lambat. Terima kasih kepada semua meminta doa, insya-Allah Allah Taala mustajab. Selamat malam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Selamat rehat semua, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.